Okey, kali ni kita akan masuk topik hasil belum terima. Okey. Hasil belum terima ni ia merupakan ia dalam kategori aset semasa. Bila kita sebut aset, ia bersifat debit. Okey. Hasil belum terima ni merupakan hasil yang kita belum dapat lagi pada tempoh keuangan kita ataupun tempoh perakaunan kita. Belum dapat. Jadi, yang belum dapat kita kena rekod, yang sepatutnya kita dapat pun kita akan rekod. Okey, kita lihat kepada soalan. Maklumat tambahan mengatakan bahawa komisen sebanyak 300 masih belum diterima. Okey. Komisen 300 kita tak dapat lagi. Kita telah dapat, kalau awak lihat imbangan duga, kita telah dapat 5,000. Belum dapat lagi 300. Jadi, mengikut asas akruan, kita kena rekod yang sepatutnya kita dapat. Okey, cikgu tunjuk pengiraan di sini. Okey. Awak lihat di sini komisen diterima 5,000 kredit sebab hasil. Okey, cikgu tunjuk pengiraan di sini. Okey, 5,000. Yang belum dapat, belum terima 300. Jadi awak rasa kena tambah ke kena tolak? Ya, kena tambah lah sebab kita nak lihat berapa yang sepatutnya kita dapat. Kita tambah 300. Jadi, yang sepatutnya kita dapat adalah 5,300 pada tempoh keuangan kita sehingga 31 Disember. Jadi, kita akan isytihar sebagai komisen hasil kita. Okey, kita akan isytihar sebagai hasil kita 5,300. Okey. Lagi, 300 ni bagaimana? Okey, cikgu tukar dulu dalam imbangan duga. Okey, 5,300. Tadi 5,000 kan? Jadi cikgu telah buat adjustment dalam imbangan duga. Awak pun potong yang 5,000 tu. Awak tulis nilai baru 5,300. Okey, seterusnya. Yang 300 tu, awak kena tulis sebagai komisen belum terima. Komisen belum terima. 300 tu juga kita kena highlight kan. Tak boleh biarkan macam tu. Kalau awak tak record 300 tu, imbangan duga awak tak akan balance. Okey, tengok cikgu buat. Okey, cikgu selitkan dalam imbangan duga cikgu. Okey, cikgu tulis komisen belum terima. Ingat, komisen belum terima adalah aset semasa. Bila kita sebut aset, ia bersifat debit. Jadi, kita akan letak di sebelah debit. Di sini awak conteng-conteng saja. Okey, tak perlulah awak nak begitu-begitu cantik sangat awak nak tulis. Conteng-conteng je kertas soalan, tambah dekat mana-mana ruang dalam imbangan duga komisen belum terima. Okey, boleh. Jadi, balance dia akan berubah. Dia akan bertambah. Bukan 25,000. Ia akan jadi 25,300. Dan sebelah kredit pun samalah. 25,300. Jumlah balance ni tak perlulah awak cari. Cikgu saja tunjuk supaya nak lihat. Sebelum pelarasan dan selepas pelarasan, imbangan duga masih lagi balance. Okey, contoh kedua. Cikgu bagi lagi sewa. Sewa. Maklumat tambahan. 2 bulan sewa 1,000. 2 bulan sewa sebanyak 1,000 masih belum diperolehi daripada penyewa. Okey, pada akhir tempoh perakaunan kita dapati 2 bulan lagi penyewa tak bayar kepada kita. Okey, dalam imbangan duga kita telah dapat 2,000. Okey, awak lihat di sini. Kita telah dapat 2,000. Tapi kita masih belum dapat 1,000. Di sini kena buat pelarasan lah. Okey, cikgu tunjuk di sini. Okey, kita dapat 2,000. So, 1,000 ni tambah ke tolak? Tambahlah sebab kita masih belum dapat. Kita tambah. Sebab apa? Kita nak cari berapa yang sepatutnya kita dapat, kan? Jadi, ini adalah sewa diterima. Yang sepatutnya kita isytihar sebagai hasil. 1,000 ni jangan lupa. Okey, cikgu tukar dulu. Yang 2,000 akan jadi 3,000. Cikgu dah tukar. Cikgu dah buat adjustment dalam imbangan duga dalam soalan. Okey, kemudian yang 1,000 ni kita jangan ignore. Kita kena record sebagai sewa belum terima. Okey, sewa belum terima dalam kategori aset semasa. Aset semasa bersifat debit. Jadi, dalam imbangan duga, cikgu tunjuk di sebelah debit. Okey, jadi imbangan duga kita akan jadi balance yang baru. Daripada 15,000, ia akan bertukar kepada 16,000 dan sebelah kredit pun sama 16,000.
Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk cara nak masuk dalam jurnal am dan akaun. Cikgu tukar soalan lah. Cikgu ambil nombor lain lah. Asyik nombor-nombor yang sama je kan. Okey, cikgu tukar. Sewa telah diterima, kita telah dapat 1,500. Sewa belum terima yang telah kita cari 500. Okey, bagaimana kita nak masuk dalam jurnal am dan juga akaun yang berkaitan. Okey, sekarang cikgu tunjuk dulu jurnal am. Memang semua pelarasan dalam jurnal am tau. Tidak ada jurnal-jurnal lain. Okey, debit apa? Debit sewa belum terima. Sebab sewa belum terima adalah aset semasa. Bila aset semasa, kita akan rekod yang belum dapat itu di sebelah debit. Apa yang kredit? Yang kredit semestinya lah akaun hasil, iaitu sewa diterima 500. Kenapa sewa diterima ni kita rekod di sebelah kredit pula? Sebab cikgu jelaskan di sini. Sewa diterima ni hasil, kan? Bila hasil, ia bersifat kredit. Bila kredit, penambahan dia di sebelah debit yang kita belum dapat tu, kita tambah di sebelah kredit. Sebab itu, kita akan letak dalam jurnal am sebelah kredit. Sewa belum terima pula, kenapa kita letak di sebelah debit? Sebab sewa belum terima adalah aset semasa. Aset semasa debit. Boleh? Jangan lupa catatan merekod sewa belum terima. Catatan ni tak apa, awak boleh tulis je. Merekod hasil belum terima. Merekod sewa belum terima. Boleh. Nak tulis diterima. Terima. Boleh. Tak ada masalah. Okey? Janji menepati apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, dah masuk dalam jurnal. Kita post ke ledger. Macam biasa. Sama je konsep dia. Okey, yang debit kita post sebelah debit, yang kredit kita post sebelah kredit. Pertama, kita akan rekod dulu. Kita akan post debit dulu. Okey, butiran dia apa? Sewa belum terima. Jadi, yang pertama, akaun pertama. Okey, akaun pertama, kita akan post akaun sewa belum terima. Ikut jurnal am. Kalau jurnal am tu butiran dia sewa belum terima kita mula dulu. Kalau butiran dia sebelum ni sewa belum terima, boleh sewa belum terima. Kita tengok kepada jurnal am yang kita record debit apa, kredit apa dulu. Kita post satu per satu. Okey? Okey, cikgu dah post ke ledger akaun sewa belum terima sebelah debit kan. Jurnal am dia debit, cikgu masuk di sebelah debit. Butiran dia adalah sewa diterima. Okey, ini adalah akaun yang pertama. Okey, kita teruskan lagi dengan post yang sebelah kredit pula, iaitu 500. Okey, kita akan buka butiran dia sewa diterima, kita akan buka akaun sewa diterima. Okey? Boleh. Akaun yang kedua, tadi akaun yang pertama, akaun kedua. Okey, kalau awak lihat di sini, cikgu dah rekod siap-siap 1,500. Dari mana cikgu dapat? Cikgu ambil daripada soalan. Okey? Rekod dulu berapa yang telah kita dapat. Yang telah kita dapat, yang telah kita terima, kita rekod dulu. Baru awak masukkan butiran pelarasan ini, iaitu sewa belum terima 500. Okey, nampak dia tambah. Okey, jadi kita kena isytihar, kita kena iktiraf hasil ini sebanyak 2,000. Betul? Kita tambah. Okey, kita sambung lagi akaun ketiga. Sebelum kita pergi kepada akaun ketiga, kita tutup dulu akaun sewa diterima yang atas ni. Ingat lagi tak bagaimana kita nak tutup akaun sewa ataupun hasil? Okey, kita tengok mana yang paling besar sebelah kredit. Kita samakan dia. So, 15,000 tambah 1,500 tambah 500, jumlah dia adalah 2,000. Jadi, awak lihat di sebelah debit, akaun sewa, cikgu dah letak Disember 31. Kita tutup dengan akaun untung rugi sebanyak 2,000. Bila kita dah sebut nama dia, akaun untung rugi, maka akaun untung rugi pun akan muncul segera. Okey, bila dah muncul segera, kita akan post sebelah kredit. Butiran dia adalah sewa diterima, jumlah dia adalah 2,000. Awak lihat ni konsep dia sama kan? Daripada belanja, prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh. Dia punya konsep, dia punya kaedah tu sama kan? Kalau awak perasan betul-betul lah. Saya harap awak perasan lah. Okay, dia sama je. Dan sebab tu cikgu kata akaun ni mudah. Fokus lah. Kalau boleh fokus betul-betul step tu. Ya, memang banyak step. Tapi kalau kita dah biasa, akan jadi mudah. Okey.
akaun yang keempat, sebelum kita pergi kepada akaun keempat, kita tutup dulu akaun sewa belum terima. Macam biasa, di sebelah debit 500, di sebelah kredit kita tutup dengan baki HB 500. Jangan lupa samakan dia di kedua-dua bawah seperti ini untuk menunjukkan kita dah tutup, dan baki HB kita bawa ke baki BB pada tahun 2020, Januari 1, baki BB 500. Okey, baru kita boleh buka akaun yang keempat, iaitu penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember. Okey? Dan BB dia debit, kita akan masuk di sebelah debit, ataupun kita boleh tengok dari segi dia punya sifat dia. Sewa belum terima adalah aset semasa. Jadi aset semasa bersifat debit, maka ia akan masuk di sebelah debit. Butiran dia adalah sewa belum terima, 500. Okey, ini adalah akaun yang keempat. Jadi untuk di akhir kata cikgu, bagi pelarasan akaun nominal iaitu belanja dan hasil telah selesai, dan cikgu harap video-video ini memberi manfaat kepada awak semua.